بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah apa yang ada pada diri kamu di dalam menegakkan kalimah Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu
ke dalam bahaya kebinasaan, dan berlakulah baik dalam segala perkara. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang baik amalannya. Sadaqallahul Azim, surah Al-Baqarah ayat 194 195. Sadaqallahul Azim. Berbaginda hormati Al-Fadhil Datuk Pengerusi dan kuasa pengurusan masjid dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid Abu Bakar Masjid Bangsa, yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada pagi ini, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Bilal, dan seterusnya dihormati, dikasihi seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi yang penuh ketenangan, di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang begitu berharga, berhimpunnya kita di tempat yang berkat, suatu rezeki, dapat kita solat berjamaah, satu nikmat, dapat duduk dalam majlis ilmu ni suatu kelebihan yang besar, yang kesemuanya merupakan anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya yang beriman. Tidak sedikit pun di apa yang kita nikmati ini, melainkan semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa yang kita miliki dalam hidup kita, melainkan semuanya nikmat Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, jika seorang itu sentiasa memandang bukan dengan mata kasat, mata hatinya, sesuatu yang dia nikmati sepanjang hidupnya, pastilah dia akan berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Imam Al-Ghazali? Karena jiwa perasaan yang ada hati orang beriman, bila tengok apa dia nikmati, dia takkan berkata melainkan itu adalah Allah punya anugerah. Bukan milik dia, bukan haknya, tetapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surah An-Nahl. Ia bermaksud, dan apa yang kamu nikmati di hidup ini semuanya adalah merupakan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Inilah di antara perjalanan yang kita kena atur dalam hidup kita beragama ini. Atur bagaimana? Kata alim ulama, aturlah kehidupan berdasarkan kepada ilmu dan iman yang kokoh. Itulah perjalanan kita, kerana ilmu akan memandu dan iman akan menyelamat. Bila kehidupan dipandu oleh ilmu sebagai pemandu, kita akan dibawa ke jalan yang betul. Dan bila kehidupan dipandu oleh iman, dia akan selamat kita daripada gangguan-gangguan yang boleh merosakkan hati, jiwa, masalah akhlak dan seumpamanya. Jadi kedua teras ini tidak boleh berpisah daripada kita. Ilmu diraih, iman dihayati. Ilmu diraih dan iman dihayati. Kerana kedua-duanya adalah jalan yang akan membawa kita kepada jalan hidup yang sejahtera, yang bahagia. Sebab itu saya mulakan tadi dengan ayat surah Al-Baqarah 194, 195, dengan jelas Allah sebut kepada kita, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah tetap akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Siapa orang bertakwa? Secara mudahnya, orang yang berilmu dan beriman. Hidupnya dalam dipandu oleh ilmu, dicari, dan iman dia hayati. Itulah golongan bertakwa. Allah berjanji, aku akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada hamba-Nya yang baik amalannya. Justru pada pagi ini, alhamdulillah, tuan-tuan
sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu kembali dalam sesi kuliah duha bulanan, kuliah subuh bulanan ini, dan tajuk kita, topik kita pastinya ialah melihat, menghayati, memahami kepada beberapa ayat suci Al-Quranul Karim untuk diambil peringatan sebagai suatu perjalanan kita lalui dalam hidup ini berdasarkan kepada ilmu yang kita raih dan iman kita pasakkan dalam hati kita. Pada pagi ini tuan-tuan sekalian, saya akan bawa kepada suatu perbincangan ataupun suatu penghayatan di sebalik beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim. Tidak satu ayat, tapi sekurangnya 3-4 ayat sebagai satu renungan dengan berdasar kepada satu kitab yang saya sedang menelaah dalam tempoh sebulan ini. Satu kitab yang saya kira ialah dalam bicara hati saya cukup menarik, iaitulah Mutiara Al-Quran yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali. Ini terjemahan bahasa Arabnya ada. Saya sedang menelaah dalam tempoh sebulan ini kitab ini dan belum habis tengah membacanya. Nak berkongsi pada pagi ini. Kitab Mutiara Al-Quran dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali. Dikutip ayat-ayat Al-Quran, dibawa kepada perbincangan yang simple tapi menarik. Alhamdulillah. Atas asas itulah maka sekira pada pagi ini mengambil beberapa ayat tertentu. Apa yang kita nak tengok ialah bagaimana Al-Quran dan ayat-ayatnya benar-benar memberikan kita panduan, pedoman, pencerahan, bimbingan yang semuanya terarah kepada keselamatan dan kebahagiaan kita. Memetik seawal bicara saya pada pagi ini ialah kata-kata datang daripada seorang tokoh yang hebat, yang pastinya kita kenal, iaitu Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaihi, almarhum, Allah merahmatinya di alam baqa, di alam barzakhnya. Kata Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaihi, saat bila mana kita sentiasa merapati ayat Al-Quran. Ini kata-kata beliau yang seperti sikit muqaddimahnya, belum kita tengok Al-Quran ayatnya. Saat kita merapati ayat-ayat Al-Quranul Karim dan kita membacanya, merapati dan membacanya, dan kita mula mengamati, mencermati makna-maknanya, dan kita mengambil pedoman di sebalik ayat-ayat yang kita bacakan itu. Kita merapati, mengamati, mencermati, dan kita mengamalkan ayat Al-Quran kita bacakan itu. Kata Yusuf Al-Qaradawi rahmatullah, kita sedang membuka jalan yang pun keluasan di hadapan kehidupan kita. Kita sedang buka jalan pun keluasan yang mungkin pada awal sempit. Tetapi bila kita dah mula mengamati, mencermati, membaca dan menghayati Al-Quran, kita buka keluasan di hadapan perjalanan kita itu. Dan keluasan itu kata Al-Qaradawi dengan 3 maksud, 3 makna. Yang pertama, kita dalam keadaan beroleh pahala yang melimpah ruah. Itu confirm. Keluasan kita pertama dengan pahala yang melimpah ruah. Ini semua kita kena yakin. Sampai kiamat, sampai mati kena yakin. Apa tidak ada pahalanya? Kita baca tu ayat. Contoh, kita ambillah contoh. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Contohnya. Hanya dengan baca wa aqimus salata dah berapa pahala di situ? Waw 10 pahala, hamzah 10 pahala, qaf 10 pahala, ya 10 pahala, mim 10 pahala, waw 10 pahala, alif 10, baru wa aqimu saja. Wa aqimu dah 70 pahala dah. Hanya sepatah perkataan wa aqimu saja dah 70 pahala. Bayangkanlah, wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan, habis satu surah. Bahkan beberapa surah contohnya. Keluasannya ialah pahala by cash masuk.
Itu satu nikmat yang kita tak akan dapat dalam mana-mana bacaan. Sekarang kita baca magazin, pelbagai tajuk dan pelbagai jurnal kita baca, tak ada masalah. Itu ilmu, carilah. Kita baca bahawa cerita-cerita tertentu, bacalah novel-novel yang baik, tak ada masalah. Tapi dengan baca Al-Quran sahaja, sekadar satu ayat tu, dah berapa pahala nanti. By cash, bukan backdated. Keluasan pertama, ini pandangan menurut Al-Qardawi ni. 3 benda kita akan buka jalan dalam hidup keluasannya. Pertama ialah pahala akan masuk dalam kantong kehidupan kita. Ini semua tuan-tuan satu perkara yang kita kena rasa. Dan bila kita rasa macam tu, tak akan ada orang yang mengambil sikap mudah, sinis, pesimis tentang soal Al-Quran. Tak ada. Melainkan dia akan merasa ini satu nikmat. Kenapa aku tak boleh baca Quran walaupun 1 jam, setengah jam, ataupun 10 minit, tak lama pun 10 minit, lebih lama 2-3 jam. Contohnya, kenapa aku tak boleh baca sampai itu surah? Apa masalahnya? Kenapa masalah yang berlaku? Kita akan bertanya. Jadi yang pertama kata Al-Qardawi, keluasan ialah pahala kita akan dapat kutip. Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Ini kelebihan yang tersirat lagi tersurat. Keluasan yang kedua kata Al-Qardawi, di sebalik kita bila mengamati, mencermati, melihat Al-Quran, membaca dan mengamalinya, kelebihan yang kedua ialah keluasan kedua. Apa dia tuan-tuan? Kita akan masuk dalam kelompok mereka yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk keluasannya, kita akan masuk kelompok yang mereka Allah radai. Kenapa? Sebab orang yang membaca Al-Quran akan Allah radainya. Allah akan reda kepadanya. Berdasarkan hadis yang banyaklah, saya tak nak baca hadis tu, tapi disebut dalam hadis Allah reda dengan hambanya yang membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada hadis bercakap tentang itu. Dan ketiganya, keluasan ketiganya, kata Imam Al-Qardawi rahmatullah, kita sedang membuka jalan untuk mendapat syafaat Allah di padang mahsyar melalui Al-Quranul Karim. Tunggu masa sajalah. Tunggu masa saja. Bila sampai masa itulah kenyataan. Apa kenyataannya? Kita sedang membuka keluasan jalan untuk dapat syafaat di hari akhirat nanti. Yang itu akan datang, bukan sekarang. Tunggu masa. Syafaat Al-Quranul Karim. Apa dalil hujahnya? Jelas daripada hadis Imam Muslim, bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamati." Bacalah Al-Quran, kata Nabi, akan datang Quran, syafaatkan kamu pada hari kiamat nanti. Membantu, menolong, selamatkan kamu daripada segala kesempitan. Diberikan kamu jalan ke syurga dengan cara paling mudah dengan sebab Al-Quran. Syafaat di padang mahsyar. Ini kenyataan yang jelas. Jadi kata Qardawi, dengan 3 perkara tadi, yang sempit terbuka, yang tak ada macam mana pun susah, Allah akan beri keluasan. Maka alhamdulillah, inilah rezeki yang sedang kita raih, yang kita cari, yang kita sedang warnakan dalam kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan itu semua adalah merupakan titik-titik perjalanan kita dengan Al-Quran yang sedang kita nikmati bacaannya, penghayatannya, kefahamannya dan amal-amalnya. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam kesempatan pada pagi ini daripada kitab Mutiara Al-Quran daripada Imam Al-Ghazali ini, seperti ayat pertama ialah daripada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 168 169. 168
169 surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Dalam kitab ini Imam Ghazali bawa ayat ini dengan beberapa makna yang tersirat lagi tersurat. Saya tidak mungkin akan bawa perbincangan menyeluruh, tapi nak mengambil beberapa intipati sahaja sebagai satu peringatan bersama daripada mutiara-mutiara Al-Quran ini. Makna ayat apa dia tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang nyata kepada kamu, bagi kamu. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh kamu berkata dusta kepada Allah, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu tak mengetahui keadaan sebenar-benarnya. Al-Baqarah 168 169 surah yang kedua. Baik. Secara imbauannya, secara imbasannya, ayat ini tuan-tuan kata Imam Al-Ghazali ada beberapa perkataan yang penting, peringatan yang penting utama. Yang kita kena faham ialah Al-Quran selama-lamanya adalah merupakan panduan dan pedoman. Selama-lamanya. Al-Quran berbicara tentang perkara pedoman panduan. Itu rezeki besar kepada kita. Selama-lamanya Al-Quran panduan pedoman. Boleh kita ambil sebagai perjalanan kita dengan sebab itu. Berkata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih juga dalam kata yang lain, dia kata apa? Panduan Al-Quran, pedoman Al-Quran adalah panduan yang pasti, yang benar-benar memastikan kita di jalan keselamatan. Ibarat kalau Waze lah, dia bawa kita sampai tempat kita nak pergi. Dia tak bawa kita keluar yang salah. Ibarat macam itulah. Tekan saja button, tulis apa lokasi pergi, dia akan bawa tempoh setengah jam, sejam sampai. Betul-betul di lokasi nak pergi. Kalau masjid bangsa, depan masjid dia bawa. Kalau nak ke mana, lokasi yang tertentu, depan lokasi kita, sampai depan betul-betul pintu. Itulah contoh Waze contohnya. Tapi Waze kadang menipu juga. Tapi tak apalah, dalam baik keadaan, bawa kita ke lokasi baik. Itulah panduan Al-Quran. Sehingga kata Al-Imam Nawawi, dengan panduan Al-Quran itu kita akan sampai tempat kita nak tujui. Kalau kita sebut Al-Quran bawa ke syurga, syurgalah. Tak ke lain. Kalau Al-Quran tegur kita dalam bab-bab halal haram, itu kebenaran. Menyelamatkan kita. Jadi ayat ini, kata Syekh Al-Ghazali dalam tajuk ini, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya. Hambanya di sini dalam keadaan semua orang, an-nas. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Allah tak sebut orang beriman saja. Ini satu di antara perincian menarik daripada Imam Al-Ghazali rahmatullah. Nikmat Al-Quran sebagai panduan itu menyeluruh. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, hei manusia. Bermakna tak kira siapa. Manusia ini bila ada ingatan yang baik, akal yang cerdik, hati yang baik, tak kira siapa dia, hatta bukan Islam sekalipun, ada jiwa yang baik. Akidah rosak tapi jiwanya baik. Kemahuan yang baik, pasti dia akan cari benda yang baik-baik. Halalan tayyiban. Sekalipun dia bukan Islam, dia nak makan benda yang elok, benda yang ada vitamin, ada zatnya, ada proteinnya, tak nak makan benda busuk. Contohnya. Apalagi orang Islam yang ada iman, lagilah nak benda yang baik-baik, yang halal tayyiban. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali, kata ayat ini benar-benar ayat memimpin manusia. Atas asas tak kira manusia mana baik beriman tak beriman,
Hakikatnya ialah Allah tawar kepada mereka makanan yang baik, rezeki yang baik, kehidupan yang sejahtera dan seumpamanya. Betullah tuan-tuan, ayat ini saya duk pati tengok semenjak semalam lagi sampai pagi ni lah. Ya Allah, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan yang terlalu sayang pada semua hamba-Nya. Muhabbatullah li'ibadihi minal mu'minin wa ghairil mu'minin. Sayang Allah pada hamba tak kira mukmin tak beriman. Masuk orang tak beriman, Allah sayang. Bukan Allah benci. Apalagi orang beriman, tak payah cakaplah, memang Allah sayang. Tapi tak beriman pun Allah sayang. Sayang macam mana? Sayang dalam maksud Allah nak selamatkan mereka daripada tenggelam dalam kejahatan, dalam kemungkaran, dalam kekufuran. Allah nak selamatkan mereka. Jadi ayat ini ada suatu rezeki, satu maksud yang tersirat, menunjukkan Allah sayang pada hamba-Nya tanpa batas. Mahabbatullah li'ibadihi minal mu'minin wa ghairil mu'minin. Sayangnya Allah pada hamba-Nya sama ada orang mukmin ataupun yang tidak beriman, tidak Islam, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa cara Allah sebut kepada kita? Hei manusia semua, carilah rezeki yang bersifat harta benda, makan minum itu yang halal, yang baik-baik. Itu menunjukkan fokus ayat ini mengajar kita semua hamba-Nya untuk dapat rezeki yang baik-baik, yang halal, yang sempurna, tajiban, yang Allah redai, bukan Allah murkai, termasuk yang bukan Islam sekali. Lalu Allah sebut kepada hamba-Nya, tak kira orang, tak kira mukmin tak beriman, wala tatibu khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan yang durjana. Kenapa Allah sebut jangan ikut jejak langkah syaitan? Allah beri peringatan kepada kita kemudiannya, pada semua manusia. Innahu lakum aduwwin, kerana syaitan musuh kamu yang paling nyata sekali. Hakikatnya tuan-tuan, kalau kita nak ambil ingatan secara mudah pada sebalik ini, ada satu peringatan. Apa dia? Tidak pernah yang nama syaitan, iblis itu menyuruh kepada kebaikan atau kesesatan. Tidak pernah. Yang berlaku ialah innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i. Kerja syaitan ialah akan ajak manusia kepada kejahatan dan kemungkaran. Tema syaitan ni tema penting dia adalah kejahatan, kemungkaran. Merosakkan manusia. Hati rosak, jiwa rosak, akhlak rosak, semua rosak. Betullah dalam ayat ini Allah peringatkan semua manusia. Tak kira orang Islam, tak Islam, beriman, dengan maksud tersirat, kalau kamu ikut jejak langkah syaitan, kamu akan binasa. Kenapa? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i, kerana dia akan mengajak kamu kepada as-su', kejahatan, wal fahsya', perkara-perkara keji. Sebab itulah kita boleh bersepakat, banyak benda dalam kehidupan bermasyarakat, bila timbulnya perkara-perkara buruk seperti perseteruan, perbalahan, kata mengata, caci mencaci, keji mengeji, sehingga menimbulkan situasi yang tidak berapa elok di kalangan manusia-manusia, hatta Islam bukan Islam, Islam sama Islam contohnya, terjebak kepada benda-benda yang keji dan mungkar. Siap di mana punca? Min aina yabda'u as-su' wal fahsy, daripada mula, daripada kejahatan syaitan yang durjana, yang masuk dalam hati jantung, merosakkan peradaban jiwa manusia, hati manusia. Jadi ayat ini Allah berikan peringatan. Tak kira siapa kamu. Kalau kamu suka kepada kejahatan, keburukan, Islam tak Islam, syaitan yang mengajar kamu, bukan aku. Syaitan yang suruh kamu, bukan aku. Allah tak pernah ajar macam tu. Jadi ayat ini tuan-tuan, kalau kita tengok secara renungannya, merupakan ayat yang betul-betul mengingatkan bagaimana bahayanya gangguan syaitan yang durjana
dengan mengarahkan manusia tak kira siapa pun dengan kejahatan dan perkara keji, kemungkaran dan seumpamanya. Jadi apa yang kita dapat daripada ayat ini? Rumusannya kita boleh sebut cara mudahnya, Allah Subhanahu wa taala minta kita berhati-hati, berawas, berjaga-jaga dan sentiasa dalam keadaan beringat-ingat, ala hadarin, itu saja. Secara mudahnya, secara konklusinya macam tu. Juga menunjuk kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya untuk tidak terjerumus ke jalan lebih merosakkan peradaban dan kehidupan akhlak beragama contohnya. Yang makin jauh, yang makin hancur, makin tidak begitu. Allah nak selamatkan kita daripada keburukan-keburukan itu. Cuma tinggal lagi kalau saya nak tengok daripada yang lain, kata Dr. Raghib Ar-Sarjani, seorang tokoh besar juga yang masih ada sampai hari ini, kata Dr. Raghib Ar-Sarjani dalam kata-kata beliau tentang mengupas tentang kejahatan syaitan ni, kata Dr. Raghib Ar-Sarjani, dia kata tidak ada jalan yang boleh menyelamatkan manusia daripada kejahatan syaitan melainkan bila mereka bersama dengan ilmu. Ini pandangan Dr. Raghib Ar-Sarjani, tiada jalan yang boleh menyelamatkan manusia daripada kejahatan syaitan melainkan bila mereka berilmu. Berilmu, kerana ilmu adalah pemandu yang boleh bawa kita ke jalan keselamatan. Itu yang saya tekankan di awal tadi. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi ayat ini satu ayat yang ringkas tapi padat dengan maksud yang tersurat lagi tersirat. Baik. Itu surah Al-Baqarah 18, 169. Kemudiannya dalam ayat yang lain Al-Baqarah juga, saya tengok Al-Baqarah pada pagi ini dulu, ayat 152, 157. Surah Al-Baqarah, surah kedua juga, 152, 157 ini ayat yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar, kita baca pun alhamdulillah. Itu ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. 152, 153, 154. 3 ayat ini pun menarik perhatian saya pada untuk baca dan kupas sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, ayat ini benar-benar ayat yang memberi kita jalan, memudahkan urusan kita dengan kehidupan. Sebab kita ni tuan-tuan dalam hidup, kita nak dipermudahkan jalan kita. Tak ada kita nak hidup dalam jalan menyesatkan kita, tak ada. Kita tahu ini jalan jam. Kalau masuk ruang ini 3 jam tak selesai perjalanan kita. Mungkin kita terhenti dan kita bergerak. Kita tahu. Tak, kita nak ambil jalan jam juga. Bodohlah kita. Kita akan cari jalan yang lain yang lebih cepat jalan kita untuk tidak kita hadapi masalah jam tadi. Waze, kita buka Waze, contoh Waze juga. Ada 3 routes yang diberi. Routes yang pertama, ke sini kita pergi 40 minit. Yang ni sejam. Yang ni sejam setengah. Bodohlah kita pilih sejam setengah. Tekan route yang ketiga jam setengah. Padahal ada route pertama 40 minit. Kita nak benda Allah permudahkan. Dalam hidup ni pun sama. Kita Allah permudahkan soal perjalanan kita, ilmu kita, amal kita, ibadat kita. Kita nak Allah permudahkan. Maka ayat ini begitulah sifatnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah sebut dengan maksud yang tersirat. Ini surah Al-Baqarah tuan-tuan, ayat 152, 153, 154. 3 ayat sekaligus. Allah berfirman, Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Tuan-tuan, Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu.
Subhanallahil azim. Ayat ini Allah sebut fadhkuruni. Dalam maksud yang tersirat lagi tersurat. Dua maksud yang tersurat lagi tersirat. Yang pertama, fadhkuruni dengan makna sebutan. Menyebut sentiasa. Tak kira waktu mana, bila masa sekalipun kita akan sebut nama dia. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, ya Hayyu ya Qayyum ya Latif, contohnya. Secara sebutan. Yang kedua ialah dengan ingatan. Ingatan dengan makna kita menghayati betapa dalam ingatan kita, aku milik Allah, rezeki aku milik Allah, nyawa aku milik Allah, semua aku nikmati, semua hak Allah belaka. Tak ada satu pun milik aku kecuali Allah punya pemiliknya, dia pemiliknya. Ingatan kita menebal, tak putus ingatan, melainkan kita akan sebut dalam ingatan kita, Allah lah segala-galanya. Baik tempat bergantung, berharap, minta, berdoa, merintih, Allah. Ini dalam bentuk ingatan. Fadhkuruni. Pertama sebutan, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah dan macam-macam kalimah-kalimah besarkan Tuhan. Termasuklah disebutkan zikir juga, baca Quran. Keduanya ialah ingatan. Melekat di hati jantung kita tentang keagungannya dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan dan kemuliaannya. Yang kita ini tak ada apa nikmat, melainkan semua yang kita miliki nikmat Allah. Ini disebut sebagai fadhkuruni. Dua keadaan, sebutan dan ingatan. Apa yang Allah sebut ialah adzkurkum. Dengan kamu bersifat macam itu, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan ingatkan kepada kamu. Ingat macam mana tuan-tuan? Inilah yang sebut tadi. Allah permudahkan urusan kita. Kita ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ini sambil pada kata-kata Imam Ghazali juga ni. Dia kata, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengecewakan hamba-hambanya di saat hamba tak mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tak mengecewakan Allah, ingat kepadanya, tak kecewakan Allah, sebut namanya, tak mengecewakan Allah. Ketika kita tak mengecewakan Allah, bagaimana Allah boleh kecewa kita? Tak mungkin. Sebab hambanya ingat kepadanya, lagilah Allah tidak akan lupakan hambanya. Itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita tak ingat satu benda dalam kita bersolat sebagai contoh. Ini saya nak kaitkan. Contoh kita baca Quran, Fatihah dalam solat. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar kupasan, syarahan, penjelasan di kalangan para asatizah kita di sini, di mana-mana. Contoh kita baca dalam surah Al-Fatihah, dalam solat. Bahkan luar solat pun, khusus Al-Fatihah. Pernah tak kita ketahui satu hadis Nabi sebut kepada kita? Bila kita baca saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab tu, Hamidani abdi, hambaku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Sampai kepada ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nas, hadis. Daripada bacaan kita baca Alhamdulillah tu, Allah jawab balik. Cuma tak dengarlah Allah jawapan itu. Kalau dengar, penuh masjid ni tuan-tuan. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak penuh. Sebab apa? Baca Fatihah, dengar Allah jawab. Nikmatnya begitu, penuh dah sampai ke tangga. Tapi tak dengar tu, tak lari tu. Tapi Allah kata dalam hadis Nabi tersebut kepada kita, bila hambaku memulakan bacaan Fatihah dengan bacaan Alhamdulillah, Allah sebut, Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Itu apa makna tu? Jawapan tu kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, itu suatu rezeki kerana bila Allah sebut, bila Allah jawab bacaan kita, itu tanda apa tu? Rahmat, berkat, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keredaan.
Hingga pernah satu ketika, saya ingat dalam satu tulisan yang dibawakan oleh, tak ingat siapa yang tulis, tapi satu cerita dalam rekod tulisan itu, pernah Nabi SAW membacakan ayat suci Al-Quran Karim di hadapan para sahabat. Nabi terdiam. Ini hadis pada tak silap, ingat tak salah silap saya lah. Tapi kalau betul benarnya daripada hadis Imam Al-Baihaqi, tak silap Al-Baihaqi. Tak apalah, kita ambil nasnya, cerita umumnya. Tak salah kita ambil cerita itu untuk kita ambil ingatan. Nabi baca satu ayat Al-Quran. Khalayak sahabat mendengar. Nabi baca ayat, Nabi berhenti. Kalau sebut riwayat, tawaqqaf, Nabi berhenti sekejap, tak sambung. Baca, berhenti. Baca, berhenti. Tak sambung terus lah, maksud taklah baca terus. Selesai Nabi baca, dan sahabat pun tak seorang pun tak tanya Nabi, kenapa Nabi berhenti ni? Lepas baca satu ayat, berhenti. Agak lama sikit, sambung satu ayat, berhenti. Jadi kalau 4 ayat itu mungkin 5 minit baru nak habis. Contoh begitulah, lebih kurang. Sahabat tak tanya. Melainkan sehujung Nabi saya baca, Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak apa yang berlaku? Kamu tahu apa yang berlaku? Sahabat kata, Rasulullah, kami tak tahu. Allah wa Rasul alam lebih tahu. Allah dan Nabi lebih tahu. Kami tak tahu. Kata Nabi SAW, ketika baca ayat Al-Quran itu, ada jawapan daripada malaikat kepada aku. Malaikat jawab. Maksudnya baca ayat Quran, malaikat jawab, Nabi berhenti sekejap, malaikat bercakap dalam bentuk jawapan. Malaikat ni siapa? Wakil Allah Subhanahu wa taala. Wakil Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat sebagai wakil Tuhan dijawab apa yang dia baca. Itu maksudnya ialah itu rahmat tu. Dan kesemua ini kita tak nampak, tapi itu rahmat, nikmat begitu besar. Allah muliakan Nabi-Nya Muhammad SAW yang baca Quran, malaikat jawab sekian, menunjukkan satu rahmat. Kita ni tuan-tuan sekalian, sebutkan tadi, bila kita baca, kita sebut kalimah, ataupun kita fadhkuruni adhkurkum tadi, kita sebut nama Allah dengan perkataan, kita ingat akan Allah dengan segala nikmat dia beri, dengan dua makna tadi. Kata Allah, azkurkum, aku ingat kepada kamu. Ingat macam mana? Allah Maha Kaya. Boleh jadi Allah berikan kita dalam bentuk rezeki pahala yang mencurah-curah macam tadilah juga. Baca ayat wa aqimus salata, hanya wa aqimu dah 70 pahala dah. As-salata 1 2 3 4 5 pula 50 pahala. Hanya baru dua ayat itu dah 100 pahala. Allah beri kepada kita macam rezeki. Termasuk bukan saja rezeki dari sudut pahala, keredaan, rahmat, keselamatan, jaminan syurga dan seumpamanya. Yang pentingnya ialah fadhkuruni adhkurkum, aku ingat kepada kamu dengan makna aku tak akan lupakan kamu. Betul ada di kalangan para ulama salafun salah yang berkata, antara orang yang Allah akan lupakan, ya, Allah boleh lupakan kita hamba-Nya. Siapa orang yang Allah boleh lupakan kita? Ya, kalau dah dalam hidupnya zikir dah tak ada, Quran pun tak dibaca, ingatan pun tak kepada Allah, lupa lalai pada Allah, Allah akan lupakannya. Azkurkum tak ada, yang ada ialah ansakum, Allah akan lupakan kamu. Ya tuan-tuan, ada ayat yang menjelaskan demikian. Dalam satu ayat yang lain sebagai contoh, di pada mahsyar nanti akan berlaku satu keadaan ketika manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu mereka berkeadaan dalam keadaan mereka mata yang celik jadi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ayat qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
wa kadzalikal yauma tunsa. Ini ada dalam Al-Quran ayat keberapa ni? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ada satu cerita dalam Al-Quran Allah bicarakan tentang bagaimana di padang mahsyar nanti. Saat kita dibangkitkan Allah dalam keadaan Allahu Akbar. Dulu masa di dunia tak pernah buta pun. Mata yang celik. Tiba-tiba di padang mahsyar nanti dibangkit dalam keadaan mata yang buta. Surah Taha ayat 125. Surah Taha 125 Allah kata apa? Kepada kita dalam ayat yang begitu menakut kita. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hei Tuhan, kenapa engkau bangkit aku keadaan macam ni? A'ma. Aku tak nampak ni, tak nampak apa-apa ni. A'ma ni buta. Sedangkan aku dicelik masa bumi dulu. Aku tengok elok-elok di bumi macam-macam aku tengok, aku tak pernah buta pun. Tiba-tiba sekarang engkau baik aku hasyartan a'ma, engkau bangkit macam ni. Aku tak nampak dia. Kenapa Tuhan, kenapa? Allah jawab dengan kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu, hei manusia, kamu sedar atau tidak sedar? Datang kepada kamu perintah kami, tapi kamu lupa untuk mengamalinya. Sekarang ini engkau aku lupakan. Siapa kamu? Lupanya Allah macam mana? Dibutakan mata. Seolah Allah tak peduli, tak kisah. Kamu ni siapa lagi? Ini antara situasi akhirat. Taha ayat 125, boleh sama ayat itu dalam Al-Quranul Karim. Ini tuan-tuan bukan satu cerita yang boleh kita anggap kecil, mudah-mudah, main-main tidak. Ini satu peringatan. Sampai tak Allah lupakan langsung. Dan bila Allah lupakan sampai tahap, tak kira buta tak buta, aku tak kisah kamu. Allah bercakap kepada kita, engkau lupakan aku, sekarang aku lupakan kamu. Kamu siapa? Baik, itu satu daripada peringatan. Kemudiannya, ayat yang sama dalam surah Al-Baqarah 152 ini, Allah sebut kepada kita, washkuruli wala takfurun. Satu lagi Allah ingat kepada kita, syukurlah kepadaku. Tuan-tuan sekalian, syukur dalam agama tak macam syukur kita sama kita. Syukur dengan maksud bahasa mudah, terima kasih lah. Itulah syukur. Kita sama kita selesai. Jumpa orang tolong kita, terima kasih Tuan, tolong saya, bantu saya. Moga Allah rahmati Tuan. Contohnya, dapat hadiah, terima kasih bang, bagi saya hadiah sempena jadi saya yang ke-85, contoh 85 dah tu, ya. Dia dah berapa lah tu, ke-30. Terima kasih Tuhan, tolong saya. Itu kita berucap macam tu. Dalam nada ucapan, dalam nada begitu kita ucap makasih. Kita dengan manusia, hantar WhatsApp pun boleh. Terima kasih kerana undang saya datang ke majlis Tuhan, contohnya. Tapi syukur pada Allah ini tuan-tuan, bukan macam tu. Allah, terima kasih ya, aku boleh makan pagi ni segar, hati boleh berucap. Tak. Asyukru dalam agama kepada dengan cara mana? Asyukru bil ibadati lillahil wahidil qahar. Kata para ulama, syukur pada Allah dalam beragama ialah jaga ibadat. Washkuruni ini kata para ulama dengan makna Allah minta kita syukur dengan cara apa? Jaga ibadat. Tuan-tuan, betullah kesyukuran kepada Allah ini ialah kita pastikan ibadat kita jaga, sempurnakan amalannya. Apa sahajalah yang wajib, yang sunat kita buat penuh keinsafan, itulah tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah tak minta lebih pada kita. Saat kita buat ibadat yang sunat wajib, tandanya syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Betullah kita boleh faham di sebalik makna orang tak jaga ibadat, tak beribadat, dia tak syukur pada Allah. Habis, tamat riwayat. Tak ada kesyukuran. Sebab tak jaga ibadat, bahkan tak beribadat.
malas beribadat, tak nak beribadat. Jadi ini kata ulama, termasuk kata Imam Al-Ghazali, washkuruli, Allah minta syukur kepada dengan jaga ibadat. Yang pertama, yang keduanya ialah kena faham. Apakah dengan sebab kita syukur pada Allah itu, Allah dalam keadaan hebat dan gah kerana kita? Tidak. Berbeza kita sama kita. Jadi kita syukur pada orang, terangkat sikit kemuliaannya. Orang pernah tolong kita, betul kita, terima kasih Tuhan tolong saya. Terangkatlah kemuliaan orang tolong kita. Dan dia pun rasa seronok kerana orang boleh sebut kebaikannya. Boleh jadi. Allah tak. Kita syukur macam mana, beribadat macam mana sekalipun, pulangan balik kepada kita. Allah tidak ambil apa-apa kebaikan kita, Allah tak ambil peluang untuk dapat pada kita segala pintu rahmat kebaikan. Tak ada. Kita syukur, balik pada kita kembali. Batu ibadat ini, tuan-tuan sekalian, harganya bukan untuk Allah, untuk kita. Nilai ibadat. Ini saya ambil daripada kata-kata, tak silap saya lah, ingatan saya, daripada kata-kata yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi. Catatannya ada depan saya, Imam Qurtubi. Ibadat ini, harga nilainya kepada kita, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Batu syukur dengan ibadat, pulangannya kepada kita. Nilai. Betul orang jaga ibadat dengan sempurna, nilainya makin tinggi. Ibadat makin banyak, nilai makin tinggi. Nilai ibadat makin kukuh bila jaga ibadat, semakin dijaga ibadat sunat wajib, makin buat. Makin dibuat ibadat, makin banyak nilainya. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lebat ibadat ni, kata Imam Al-Qurtubi, sebanyak kita buat ibadat kerana Allah, baik yang wajib sunat, segala-galanya balik kepada kita. Kantong kita. Tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah beri kita peluang untuk kita dapat segala-gala rahmat, kebaikan, kemuliaan demi untuk kebaikan kita. Washkuruli wala takfurun. Ketiga Allah sebut, jangan kufur kepada aku sama sekali ke manusia baik. Saya pergi ayat yang kedua tu sikit sebelum saya tutup pada pagi ni, nampak tak sempat nak baca 5 ayat yang lain, cukup itu insya-Allah. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Menarik kata Imam Al-Ghazali rahmatullah dalam Mutiara Quran, dikata apa? Tengoklah tuan-tuan sekalian, Allah permudahkan urusan kita. Macam tadilah, kita nak Allah permudah urusan kita ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, untuk kita dapat urusan yang mudah dalam hidup beragama, rezeki yang mudah, hidup yang tenang, apa saja diperlu Allah, ada jalannya. Apa jalannya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Dua perkara kata Allah. Untuk kamu dapat dipermudahkan urusan, permudahkan segala jalan kamu, permudah semua benda hidup kamu, dua benda. Pertama sabar, kedua salat. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Jawapan ada kepada kita. Kita nak dipermudah Allah dalam hidup, baik rezeki, baik keadaan apapun, permudah, mudah. Mudah ibadat, mudah amalan, mudah hati tenang, bahagia, semua benda mudah ini, kata Allah, dua benda yang kamu kena lakukan. Mudah insya-Allah. Pertama, sabar. Tuan-tuan sekalian, neraca sabar sampai bila-bila pun neraca yang memudahkan kita. Hilang sabar, akan datang 1001 ke masalah. Tak payah cakap banyak. Hilang sabar dengan kawan saja, bertekak, berbalah, jagalah tu. Tak mudahlah tu. Dah mula berbalah, bermasam muka. Contoh. Banyak tapi contoh yang banyak payah nak sebut. Banyak contoh. Tak sabar jalan raya. Banyak benda akan berlaku. Kawan Tuhan kita hon balik, sudah. Entah apa depan akan berlaku. Pernah pula sampai jalan raya, tunggu kita begini. Dengan kapak sekali. Tak basal-basal, cedera parah. Mati tak tahu. Contohlah ni. Contoh. Dengan jiran sebelah rumah, hilang kesabaran. Mula berbalah, bertengkar, bertekak.
Dalam rumah tangga hilang sabar, boleh berpisah kasih suami isteri. Tapi dengan kita sabar ini, Allah permudahkan. Jalan hidup permudahkan. Kawan lebih, teman lebih ramai, kawan lebih ramai. Musuh makin kurang. Masalah makin mengecil. Betul lah tu. Cuma benda ni bukan mudah lah ni. Yang bercakap bukan sabar sangat pun, contohnya. Ni yang bercakap ni bukan sabar sangat pun. Marah juga kadang-kadang. Tapi inilah peringatan agama. Kemudian Allah sebut kepada kita, nak habis dari tamat ni. Sebut tengok jam tu macam dah panjang pula dah pagi. Keduanya adalah wassalah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Dengan salat. Allahu Akbar. Salat diangkat dengan wuduknya, dengan tasbih, tahmid, dengan takbir sampai bisalam. Duha tak duha, dengan sembahyang tahajud, sembahyang apa. Jalan-jalan Allah permudahkan urusan kita. Masalah datang macam mana banyak tak selesai. Pada Allah kita angkat tangan. Ketika sejadah kita mohon. Tak cukup seminit, tambah 10 minit. Tak cukup 2 rakaat, tambah 4 rakaat contohnya. Bangun pukul 4 pagi. Masalah apa saja permudahkan. Semua ini tuan-tuan meyakinkan kita. Yakin macam sebab Allah bagi tahu. Kalau ustaz bagi tahu, ustaz ni betul tak betul ni. Dan ini Quran bagi tahu. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ambillah keputusan kamu dengan sabar, semayang. Allah permudahkan kamu sekali. Ini semua jaminan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, saya cadang tadi nak baca 4-5 ayat. Tapi memang itulah hakikat perjalanan kita ini. Tak sempat nak tamatkan semua sekali. Itulah segala-galanya untuk pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan di masa-masa bulan depan saya akan cuba ambil lagi lah. Sebab kitab ni saya sedang menelaahnya. Dah hampir sebulan. Ya, dan tengok sambil semak. Menarik sekali lah. Ya. Asal bahasa Arab tapi terjemahnya dalam bahasa Indonesia lah, tapi tak apalah. Ya. Mudah-mudahan Allah berkati insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh. Rahim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah dan bimbingan. Wat-tuqa, taqwa yang berpanjangan. Wal-afafa, maruah yang terpelihara. Wal-ghina, harta yang melimpah ruah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata. Ya Allah, berikan kami keselamatan. Wal-maghfirata, keampunan. Ya Allah, ya Tuhan, berikan kami pintu rahmat-Mu dalam bentuk keselamatan dan keampunan. Rabbana taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar intiah munajat kami. Allah maghfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbauna sighara, mereka lah didik kami pada kecil hingga dewasanya kami. Allah ma'alif baina qulubina, ya Allah satukan hati-hati kami dalam kebaikan demi kebaikan. Allah mansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, ya Allah bantu dan menangkan umat Islam, rakan-rakan seagama kami di Palestin. Rabbana atina fi dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami juga. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami, jauhkan kami daripada percikan dan sambaran neraka yang bernyala-nyala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.